22 orang calon daripada Samarinda, dan saya akan percaya pada potensi. Sebab kalau kita lihat dari segi apa yang berlaku pada itu, kenapa kamu kena SPM ni? Apa SPM ni? SPM adalah penamat untuk pendidikan mereka. Jadi point sebelum kamu masuk ke alam yang seterusnya, kalau kita kata peperiksaan ni, sebenarnya peperiksaan ni jauh lama. Kalau kita lihat peperiksaan awam Cina 1000 tahun sebelum Masihi, 3 tahap: sultan, rendah, Chunjen, menengah, Kinchet, tinggi. Rendah sampai umur 12 tahun, menengah 13 sampai 18 tahun, tinggi Kinchet 18 sampai period adalah sampai dengan raja. Kenapa diwujudkan peperiksaan pada zaman itu? Kenapa diwujudkan? Banyak ajaran kan? Di peperiksaan orang gila. Kenapa diwujudkan? Kerana Maharaja Dinasti Qing pada masa itu, namanya Qi Huangdi. Qi Huangdi ini adalah Maharaja yang memulakan pembinaan tembok besar negara China. Tembok besar negara China ni panjangnya hampir 1400 km. Dia Namstrong, nama Namstrong. Namstrong ialah manusia yang pertama sampai di bulan. Dia kata masa dia di bulan, dia tengok, dia lihat bumi, apa yang dia nampak adalah satu laluan panjang yang melintasi melingkari bumi. Kemudian disemak gugur punya itu ialah tembok besar negara China. Diwangi Maharaja China, dia kata dia tidak percaya kepada kumpulan pegawai yang diambil berdasarkan keturunan. Contohlah, cikgu, wajib nama cikgu, besok anak dia cikgu, anak saya cikgu. Kalau anak apa ni lawyer, bapak dia lawyer, anak dia lawyer, cucu dia lawyer. Diwangi tak percaya. Dia percaya kepada kompetensi dan meritokrasi. Pak dia wujudkan peperiksaan awam Cina untuk mendapatkan kumpulan pegawai-pegawai yang berprestasi. Apalah SPM. Sebab lepas ni SPM ni kamu akan mula bergerak kepada keputusan ke mana kamu nak pergi. Jadi nak belajar sekalian, kita akan mengambil SPM. Ingat tagline kita di kampung ni, kita belum berhenti berusaha. Kita belum berhenti berusaha. Bila kita mula berhenti berusaha? Kita akan hanya berhenti berusaha kalau kata itu bahasa Melayu apabila ketua pengawas dia cakap, okey, calon-calon musnah, calon-calon sila berhenti menulis, masa penjawab telah pun tamat. Itu ialah penamat kepada usaha kamu untuk bertes itu. Bahasa Melayu. Jadi selagi ada masa ini, kita belum berhenti berusaha. Itu penamat. Sebab tentu tak dulu. Jadi buku dia paling terkenal Art of War, seni peperangan. Kira apa? Pertahanan yang terbaik ialah pertahanan terbaik. Yes, ya, dia baca dia. Pertahanan yang baik ialah menyerang. Maksud adanya, kamu kena mula menyerang daripada sekarang. Sebab kamu sedang berdepan dengan medan pertempuran. Macam mana nak serang? Mula buat orang kaji. Mula jawab soalan-soalan khusus sejarah yang kita telah bina mengikut negeri masing-masing, negeri-negeri yang telah kita minta dibina. Dah mula buat apa? Menyerang. Dah mula jawab soalan-soalan berdasarkan test sejarah kita tua. Dah mula membuat esei karangan untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dah mula memahami macam mana nak menghasilkan jawapan dalam soalan esei tersebut untuk semua mata pelajaran dan sebagainya. Mula menyerang. Sebab dalam mana-mana permainan, kemenangan hanya ditentukan
apabila pengadil meniupkan whistle, apa nama? Kamu mendaluilah pusingan separuh masa pertama 3-0 main bola sepak. Itu bukan penentu kemenangan. The comeback is real. Akan ada pasukan yang akan bangkit daripada kekalahan. Sebab itu saya cakap, pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi mula doktrin dalam pemikiran kamu, mula menyerang daripada sekarang. Tidak ada masa untuk berehat walaupun sejenak. Susun atur strategi. Sebab dalam mencapai kejayaan 1% luck, nasib baik, 1% accidentally, kebetulan, 98% apa dia? Takut. Jangan jadi hero instan, paling nakal tapi paling pelan dalam pemeriksaan. Bohong. Saya ramai pelajar-pelajar yang pengaruh kita Hindustan Tamil. Bila pelajar-pelajar yang nakal-nakal ni, dia nakal-nakal. Bila pulang pusat dia paling pelan. Tak berlaku. Dia kena usaha. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai kejayaan. Macam dinyatakan oleh seorang pemikir, Albert Einstein. Dia kata, kalau saya diberikan, Albert Einstein cakap, kalau saya diberikan 1 jam untuk menyelesaikan masalah dunia ini, 1 jam, saya akan gunakan 55 minit to define the problem, mengenal pasti masalah, punca masalah. And 5 minutes to resolve the problem. 5 minit untuk selesaikan semua masalah. Jadi sekali, kamu kena tahu apa masalah kamu. Orang kena tahu apa masalah kamu. Bukan problem itu sebagai indikator kepada kejayaan. Kalau pelajar kita lemah dalam bahasa, menguasai bahasa itu semua dikatakan. Dan kalau kita rasa sekolah ni kerana kenapa tak cemerlang, kerana pelajar dia tak dapat ramai satu ICA dan sebagainya. Tengok balik kehadiran. Tak ada makna sekolah buat macam-macam program tapi sasarannya tidak ada. Kamu tidak ada. Program yang diuruskan oleh pihak sekolah. Guru kamu pun banyak buat masa. Sebab kamu tidak ada. Jadi sekarang ini, pastikan kamu hadir secara fizikal untuk setiap program yang diuruskan oleh pihak sekolah, yang program itu memerlukan kamu hadir secara fizikal. Betul, kan kita ada boleh siaran talian dan sebagainya. Tetapi ada juga sistem yang memerlukan man-to-man secara pembelajaran secara bersemuka dan secara individu. Sekali lagi, terima kasih kepada pihak sekolah pihak Amerika di atas komitmen. Ini adalah satu tingkat usaha untuk memotivasikan kamu. Ya. Kamu akan rasa macam banyak bagi penat, buatan malam, buang masa. Tidak. Ya. Saya dengan Tuan Rahman, saya dah selalu cakap, pelajar ni kalau diberikan ruang dan ruang, walaupun kita rasa macam membazir, tapi yang impak kesan yang besar. Macam sekarang ni, aku tak belajar kan? Kamu tak tahu bodoh ni, kamu tak tahu tak pandai, kerana berada di sini. Sebab ini dia proses untuk kamu belajar. Belajar menghargai diri sendiri dan belajar menghargai inisiatif daripada guru dan guru kamu. Mereka nak menghargai kamu sebagai anak-anak sekolah menengah Amerika. Saya yakin pada potensi, kalau tahun lepas kita boleh dapat layak SPJ 50%. Tahun ini saya percaya kita boleh mengulangi dia semula. Sebab tiada yang mustahil di atas muka bumi. Asalkan kamu semua bekerja keras dan pihak pengelola sekolah
menjalankan beberapa strategi dan juga menjalankan beberapa inisiatif ke arah usul. Sekali lagi, terima kasih kepada Tuan Rahman, kepada Tuan Kanan, kepada Tuan Bidang, guru-guru yang banyak berkorban, memastikan kejayaan kamu. Ya. Juga kepada raja sekalian, Ustaz saya juga, dari kesehatan, dari keselamatan, kita akan mula berminggu-minggu. Maknanya minggu-minggu itu bukanlah penamat pada negara-negaranya, melainkan dengan spesifik tersebut. Dan saya faham, dalam hal kamu kali, kamu rasa sangat teruja untuk menghabiskan persekolahan secepat mungkin. Tapi percayalah anak baca sekalian, pada hari pertama sekolahan, sesi 20, 24, 25, kamu adalah kumpulan pelajar yang paling hidup untuk kembali semula ke sekolah. Karena kamu paling hidup. Kalau saya ini dibuang, kalau Jibrapan ini dibuang, zaman apakah yang kamu nak kembali? Kalau dibuang, saya akan pilih zaman sekolah saya dan zaman saya. Jadi menempatkan masa yang ada, insyaAllah kita akan bersama dengan kita. Sekali lagi terima kasih kepada sekolah. Juga semoga kamu terus berusaha dan boleh dengan sebab. Kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Alia menyampaikan kata-kata motivasi. Saya yakin dengan saya bahawa pada SLB Taman Keselamatan 52 orang akan menunjukkan pengumuman, akan menunjukkan usaha yang melebihi daripada 100%. Kami sekolah mendoakan hidayah dan kami rajikan anda kerana kami faham, kami tahu dengan adanya anda ada lagi. Kalau anda tak ada, saya betul-betul mungkin saya seorang follower kita. Jadi kami menghargai dan kita harap anda sahut cabaran yang ada ini untuk masa depan. Terima kasih kepada Tuan Sendiri.